يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah semuanya dengar dengan taat dan diam. Moga-moga kita boleh taufik dan hidayah serta rahmat Allah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi جعل هذا اليوم العظيم للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa bi'amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada uli amri dan orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan Al-Quran dan surah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi Syawal yang mulia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan hasil didikan bulan Ramadan akan jadikan kita seorang muslim yang bertakwa dan istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah serta mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada pagi ini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, sejak terbenamnya matahari semalam dan pada pagi 1 Syawal yang mulia ini, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid dan bertasbih sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kegembiraan meraihkan Hari Raya Aidilfitri yang mulia ini. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan bermaksud dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa yang di sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukan dan supaya kamu bersyukur. Muslimin yang dihormati sekalian,
Sesungguhnya kedatangan bulan Syawal ini bukan bermakna telah terhenti segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Bahkan kita hendaklah sentiasa beristiqamah bagi meningkatkan lagi amalan dan ibadah kita pada bulan Syawal dan bulan-bulan lain selepas ini. Dalam keserokan kita menyambut kedatangan bulan Syawal ini, jangan kita lupa bahawa bulan ini menjadi pengukur kepada kita sama ada bulan Ramadan yang lepas telah memberi kesan ketakwaan atau tidak dalam kehidupan kita. Amat rugi jika di bulan Ramadan yang lalu kita mampu melakukan pelbagai amalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila tiba bulan Syawal, amalan tersebut terhenti begitu saja. Bahkan kita cemari pula bulan Syawal dengan melakukan perkara-perkara yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, kita perlu berusaha menambah pada dan sentiasa istiqamah melakukan amalan secara berterusan sebab bulan Ramadan, dan mereka yang melakukan amalan secara istiqamah dengan hati yang ikhlas pasti akan merasai keserokan dan kenikmatan dalam beribadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Bagi dia menjawab, amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Lalu bagi dia bersabda, beramalan sesuai dengan kemampuan kalian. Muslimin yang dirahmati Allah, dan antara amalan yang dianjurkan apabila tiba hari fitri ini ialah umat Islam digalakkan untuk melakukan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunat 6 ini akan mendidik diri seorang agar sentiasa istiqamah dalam melakukan amalan puasa di samping akan memperolehi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kepada Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, berarti ia telah berpuasa setahun penuh. Pada hari yang mulia ini juga umat Islam dituntut melakukan amalan yang dapat memperkukuh hubungan silaturahim seperti memelihara hubungan sesama keluarga, kaum kerabat, jiran tetangga, sahabat handai dan masyarakat sekeliling kita. Hal ini kerana tanda kesempurnaan iman seorang bukan hanya setakat beriman dengan rukun iman, akan tetapi menghubungkan silaturahim juga merupakan antara cabang-cabang iman. Oleh itu agama Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa menjaga hubungan silaturahim ini agar terus kekal dapat diwarisi oleh golongan akan datang. Namun begitu, dalam usaha kita memelihara hubungan silaturahim ini, sebagai manusia kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan yang kadang-kadang boleh membawa kepada pertelingkahan, kebencian dan permusuhan sesama kita. Oleh itu, bagi mengukuhkan persaudaraan ini, marilah kita mengambil kesempatan di bulan yang mulia ini untuk kita saling bermaafan sesama kita, kerana sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang memohon maaf. Begitu juga jika ada seorang yang melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan kita dan orang tersebut sedar serta mohon maaf kepada kita, maka kita juga sewajarnya memaafkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 134 yang bermaksud, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah
Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, lain itu untuk memperkukuh hubungan sesama manusia ini juga, kita perlu sentiasa menanamkan dalam diri kita sifat saling kasih mengasihi, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu sama lain. Amanah membantu dan meringankan beban mereka yang dalam kesusahan perlu dijadikan budaya demi mengongsikan rezeki dan rasa kegembiraan kepada mereka secara bersama-sama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim yang lain. Dia tidak boleh mengingai dan tidak akan dianiaya oleh orang lain. Siapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan hajatnya. Siapa yang melapangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada pagi ini, memberi ingin menyuruh jemaah sekalian, sebenar kehadiran Aidilfitri yang mulia ini, marilah kita memperkukuh ikatan silaturahim sesama kita. Elakkan perbuatan yang boleh menyakiti hati saudara sesama kita, yang boleh memecah belahkan umat Islam, dan jangan kita cemarkan nilai Aidilfitri dengan perbuatan-perbuatan yang mendarahi syariat Islam. Jadi kalau Aidilfitri ini hari yang terbaik untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim bagi memperkukuh kesatuan dan persaudaraan umat Islam di negeri kita, bagi mempunyai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang bermaksud sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara yang bertenaga, yaitu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Qul hadza wa sallallahu alaihi wa lakum sal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru ya mautan mustaghfirin wa ya najat ta'imin.